Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Nilofa? Sihat. Filter saya hilang sekejap ya. Okey. Okay. Ustaz ni first time ke Ustaz live? First time. Tak reti live kat Instagram ni. Orang Ya ke? kampung. Okay, Oh, alhamdulillah. senang ni Terima kasih sudi live bersama saya buat pertama kalinya. Ya, Alhamdulillah. Okay Ustaz, macam mana puasa so far? Okay. Puasa cukup, Alhamdulillah. Hari kelima. Saya tengok Ustaz buka puasa dekat R&R semalam. Bawa lori buka puasa dengan driver-driver lori. Buka puasa dekat bawah lori? Itu salam pertama. Sebab semalam kan balik daripada Baling, Kedah. Okay. Lepas tu sampai yang ada cuma McDonald yang buka kan kat R&R. Okay. Lepas tu buka dekat ni lah, buka dekat bawah lori. Sebab driver lori tu dia tengah masak air, tengah saya join je tumpang. Oh, diorang tengah masak. Ustaz datang join. Happy lah diorang semua. Dengan diorang. Happy lah diorang semua. Ustaz dah muncul tiba-tiba join diorang buka puasa, rezeki diorang. Yelah. Nilofa datang lagi diorang seronok agaknya. Okay Ustaz. First of all, kita just recap balik our viewers ni. Selepas ada sedikit isu hari tu, Ustaz sekarang kembali membantu seperti biasa, betul tak? Ya, Alhamdulillah. So dari teruskan. Daripada hari tu adalah sikit-sikit ujian kan, tapi rasa sangat bahagia, seronok sebab akhirnya apa yang kita buat ni kita seronok. Contoh yang bila pergi ada beberapa tempat sampai-sampai nak masuk dalam tu tak boleh, kereta saya tak lepas, naik kereta Hilux kawan. Sampai kat dalam tu tengok ada, tak sangka kan ada orang tinggal dalam kemah kecil. Lepas tu bukan kemah kecil, macam pondok, macam kemah pun ada anak-anak kecil. Saya terus teringat anak-anak saya kat rumah, baik-baik, anak tu comel-comel, cantik. Bila tengok rasa macam sayu, sedih. Yang ni dekat Baling. Dekat Baling. Diorang pun bila saya tanya adik berapa lama dah duduk sini, diorang dah duduk setahun. Bila dengar setahun, saya kata setahun duduk macam ni, saya kerja berlawan dengan nyamuk. Nyamuk boleh tahan banyak. Ya ke? Tak nampak dalam kamera. Nyamuk banyak. Dia kata malam-malam hidupkan obat nyamuk. Lepas tu tengok baju-baju dia lipat, tapi lah dalam kemah kan. Dia buat tandas macam zaman-zaman dulu. Macam saya pernah masuk pedalaman, dia cuma gali-gali sikit. Dia bawa air letak dalam bekas, dia angkat sikit ada gali. Bila saya tengok tu, tapi adik-adik tu baik-baik, sabar, rasa macam bila saya kata jom, saya sampai selalu saya tanya, jom pindah, kita cari rumah lain sewa. Biasa semua keluarga kalau kita cakap macam tu, dia macam tak percaya lah. Dia bayangkan kalau sewa nanti kena bayar. So saya kata dia tak apa, saya tolong bayar insyaAllah sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar. Mana-mana rumah ada pun tak apa. Berapa pun kita cari je rumah mana adik nak, kita pergi. Tapi dia orang macam, tak payahlah Ustaz. Dia orang macam tak percaya sebab yelah kan selalu orang bila datang kan macam nak bawa pindah, nak tolong. Tapi kan macam susah sikit. Berapa besar keluarga dia? Keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia 1, 2, 3, 4 orang kot, 4 orang. Jadi macam mana Ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi info lah. Saya memang ada banyak list-list yang saya dapat. Saya ada pernah sekali saya buka dekat Facebook nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa saya anak 1, anak 2, kalau 2 hari tak kerja je, saya dah tak ada duit dah. Nak beli susu anak pun tak ada duit dulu-dulu. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah. Memang dah sebulan kan, mesti banyak yang putus cari rezeki, susu anak-anak. Ustaz, sebelum kita cerita betul tak? Okay. Lepas tu saya pun cuba ajak dia orang cari rumah. Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah. Sekali bila dapat rumah tu rasa, dan dia orang alhamdulillah dia ketua-ketua masyarakat di sana, YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah. Tapi yalah, itu kan ada proses kan. Betul. Tapi alhamdulillah saya cuba, saya tak apa, saya kata bila-bila dia orang pun dah janji ada nak buatkan rumah. Tapi saya kata yalah nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan. Jadi saya pun bawa dia rumah sewa dan saya pun carikan katil, tilam, cari barang-barang dapur semua sekali belikan dekat pasar raya terus letak kat rumah. Dia ni pun last sekali saya ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube Ustaz nanti?
Ada saya letak kat Facebook. Sudah ada? Abid Liu tu. Ada. Baru yang tu dah masuk. Ada. Okay, nanti kita tengok. Last kali apa jadi dekat family tu? Lepas tu, biasanya dia orang macam terkejut. Bila cakap tu macam terkejut. Tapi saya suka bila last sekali. Walau dia keras, bukan keras. Macam dia macam faham tak faham apa terjadi. Last kali mesti dia nangis. Bila dia nangis tu lah ubat hati kita. Anak-anak tu senyum. Tengok dia orang senyum tu jadi. Tadi kita menangis tengok rumah dia. Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah 2 hari. Bila terstop sekejap tu saya macam mana nak pergi juga. Saya ini fikir yang juga. Ada ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada kita WhatsApp tu kan? Ya. Ada yang satu keluarga yang baru tu. Yang tu lah gambar. Ini tandas dia. Ini ke? Tu tandas itu. Betul ke rumah keluarga yang ni? Betul. Yang kita yang share tu. Ini rumah dia. Yang WhatsApp. Nah tu rumah dia. Dan macam pondok sebenarnya kalau tarik canvas tu memang macam pondok tu buka 4 kayu je, 4-6 kayu. Ini kebun apa ni? Dia dalam kebun getah. Dalam sangat kebun getah. Kebun getah. Dalam kebun getah. Lepas tu saya cepat, saya pun balik sebab bila dah pergi satu tempat tu orang makin ramai datang kan. Macam yelah dia orang dengar Ustaz Abid Liu datang, dia orang pun sampai ramai-ramai gitu. Tengoklah tandas dia ni. Itulah tandas dia kan. Tengok kalau memang satu malam tak boleh tidur menangis tengok tandas tu. Ya Allah Tuhanku. Ustaz. Tapi saya happy semalam Nova. Bila semalam keluarga dia hantar gambar, keluarga dia baca Yasin, dia sekeluarga dah duduk rumah baru dan dia orang pun doakan saya. Bila saya tengok tu saya kata inilah hadiah yang sangat bermakna dalam hidup saya. Saya selalu takut. Takut Allah marah, takut. Yelah kita bukan Kenapa sempurna. Ustaz takut Allah marah kalau bila Ustaz dah buat satu benda yang sangat besar untuk lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu. Kenapa Ustaz? Saya rasa macam kenapa dah setahun, bahawa ini saya tahu keadaan mereka dah setahun. Bahawa ini saya tahu. Jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca Yasin semua sekali, saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira, dia kepuasan kan macam orang dia yang perasaan tu sampai jadi macam ketagih tau. Bila kena stop tu rasa macam kalau kata macam rasa macam seronok tengok buat kerja tu macam satu hari. Saya pergi mana saya niat dalam masa 6 jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah terus carikan rumah macam tu. Okey Ustaz. So saya niat teruskanlah sampai hujung tahun ni. So niat saya macam itulah tahun ni punya niat yang baru begitu. Bila hari tu saya ada luahan, saya ada buat luahan lah. Saya cakap macam kenapa kita perlu hentikan orang yang sanggup beri bantuan dalam semua bentuk dari segi wang, tenaga, waktu dan semuanya. Macam saya cakap ke Ustaz, saya sendiri kalau saya nak bantu mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit. Tapi saya mungkin tak ada time, saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang, nak pergi ke Baling, Kedah, nak pergi ke mana-mana tu. Nak cari rumah dalam kebun getah saya tak ada, mungkin saya tak ada tenaga kudrat tu ataupun saya tak ada masa. That's why saya cakap macam insan seperti Ustaz ni mungkin satu dalam sejuta. Walau sekaya mana pun orang tersebut. Jadi that's why saya cakap kalau one day saya minta Ustaz doakan saya supaya saya juga ada boleh mampu buat seperti mana Ustaz buat. Maksudnya dan Ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah. Kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya di dunia ni bacakan Yasin dan juga berdoa, dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang Allah dah binakan untuk Ustaz. Jadi saya cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok Ustaz punggah barang-barang dari lori masa the first week of PKP, masa nak bantu frontliners semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang ramai tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, Ustaz seorang je tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau ada kontes untuk menang istana dekat syurga, Ustaz seorang je yang kita nampak lah ni apa yang saya nampak. Tapi Ustaz ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat yang beri sangat banyak bantuan. Tapi mungkin dari segala segi, maksudnya turun padang, wang ringgit sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi Ustaz dan antara mereka maksudnya Ustaz dan juga mereka ini sebenarnya berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam buru. Masya-Allah. Dan Nilofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah, yalah saya tahu Nilofa punya
apa dipanggil, ni lah, banyak telah memberi, berkorban, bantu ramai kat luar sana. Kita sama-sama, sebenarnya ramai yang buat, saya tumpang-tumpang je. Ustaz, Tapi saya rasa macam ramai tak yang menghulurkan bantuan melalui saluran Ustaz ni? Ya, Alhamdulillah. Mula-mula saya memang infak. Niat asalnya saya niat. Saya sebenarnya pada dulu buat kerja macam ni lah. Memang daripada saya kecil, memang inilah minat saya. Pada 12 tahun. Tapi dulu tumpang orang lain, duit orang lain. Masa tu orang-orang kaya di mana-mana, saya beri tenaga saya lah. Saya memang pada 12 tahun, Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman-pedalaman. Memang kerja macam membantu, berkhidmat, berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit. Saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman. Alamak. Saya tukang bahagian masak-masak, angkat-angkat barang, beg-beg pakcik-pakcik, ustaz-ustaz tu daripada 12 tahun. Sabtu Ahad je atau cuti sekolah November, Disember je saya pergi khidmat macam NGO ke masyarakat tu lah. Tak pernah ada kat rumah. Sampai kadang mak saya pun macam sedih lah, jarang ada kat rumah. Sampai saya kat universiti macam tu juga. Setiap kali cuti SEM je, saya akan pergi pedalaman-pedalaman. Tapi bila saat Allah beri rezeki saya lebih sikit, saya rasa macam happy. Sebab saya dapat guna duit saya sendiri. Macam happy tau. Setiap kali keluar tu memang macam keluar kali ni, dalam poket tu dah keluarkan duit cash banyak kan. Nak seronok macam ulur pakcik-pakcik makcik. Dulu duit RM1, RM2 kan. Sekarang mungkin duit RM50, RM100 dapat ulur tu macam rasa sekarang giliran kita untuk I'm back guys. Okay. Ada saya nak pilih balik filter saya. Mak saya kata dulu kita susah, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu nak beli spek mata mak, tak ada duit. Lama tunggu nak ada duit. Sampai besar jugalah nak spek mata mak pecah. Mak tak pernah pakai mask, teringin nak pakaikan, nak belikan mak mask. Tapi tak ada duit. Pergi kedai makan, keluar balik. Saya ingat sampai sekarang, saya niat satu hari nak tolong mak saya. Tapi hari rezeki saya lebih, hari tu mak saya dah terbaring kat katil hospital. Dah tak sedar. Saya pun rasa sedih, rasa macam terjatuh kat bawah bila mak meninggal, tepi katil ICU. Rasa macam tak boleh nak bangun. Sebab saya kerja kuat-kuat untuk mak saya. Saya cari rezeki nak tolong mak, tapi hari ada duit, mak saya dah tak ada. Sebab tu sampai sekarang bila saya buat tolong-tolong siapa-siapa. Apa perasaan tu Ustaz? Sebab saya sekarang kan, macam alhamdulillah saya masih lagi ada mak kan. Tapi of course, cita-cita saya tu nak bagi banyak kepada mak saya, kepada ayah saya, kepada nenek saya kan. Banyak benda saya nak bagi. Tapi mungkin dengan keadaan saya sekarang, saya masih bekerja semua, saya tak boleh bagi lagi dengan apa yang saya nak bagi sebenarnya. Tapi kalau satu hari saya tak ada peluang tak nak kasih apa yang saya nak kasih sebenarnya kepada mak ayah saya tak tahu apa rasa tu. Jadi apa rasa tu sebenarnya? Saya rasa masa tu memang macam tak nak bangun. Tapi sampai sekarang kalau saya dapat macam hadiah ke, rezeki saya tiba-tiba dapat ke, dapat apa-apa anugerah ke daripada dulu, dapat apa-apa macam rezeki lah, apa-apa yang mengejutkan, saya selalu rasa ni mesti doa mak saya. Saya pun nangis. Family saya ada grup family. Bila macam tiba-tiba macam ada apa-apa lah yang meletup sikit rezeki, bukan rancangan meletup kan, dapat apa-apa rezeki je. Tiba-tiba mesti adik-beradik kata ini kalau mak nampak mesti mak happy. Kerana abang saya letak gambar spek mata saya belikan tu mak tapi tak sempat pakai. Dia letak gambar spek tu. Saya rasa macam mak saya tengah tengok saya. Saya niat Allah beri pahala buat mak saya. Macam itulah selalu saya niat. Ustaz, macam kalau saya berdoa kan, saya selalu doa, saya kata ya Allah Tuhanku jadikanlah aku seorang yang hartawan dan dermawan. Bukan hartawan sahaja, hartawan dan dermawan. Supaya aku boleh menginfakkan harta-harta aku ke jalan yang engkau redai, yang engkau suka. Dan harta-harta yang rezeki yang diberkati supaya rezeki itu kita boleh buat ke jalan Allah dan boleh maksudnya untuk akhirat kita nanti. Tapi macam mana pula untuk kita berdoa supaya kita ni jadi seorang yang, saya pernah tanya soalan ni kepada Ustaz Dusuki. Macam mana, apa amalan Ustaz ataupun doa-doa secret Ustaz untuk Ustaz sentiasa konsisten menjadi seorang yang dermawan, yang seronok berderma, membantu dan menggunakan rezeki-rezeki yang Allah kasih ni kebanyakannya ke jalan-jalan Allah ni. Sebab susah kita nak bentuk hati kita ni untuk kita gunakan rezeki kita ni. Boleh kata kalau suku pun mungkin susah untuk gunakan hati kita ni kepada orang lain dan juga ke jalan Allah tu. Macam apa doa Ustaz? Saya daripada 12 tahun, cita saya doa, ya Allah, jadikan saya ni matahari kebaikan buat manusia. Orang melihat saya, beri dia kebaikan, bahagia. Orang mendengar percakapan saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira. Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya. Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah.
Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka. Sebab tu kalau saya tengok orang, kadang-kadang orang cakap dia jahat ke, maaf, kadang orang kata, Ustaz kenapa tolong dia? Dia jahat, dia tak guna, maaf. Dia ni keluarga dia begini, kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, isap dadah, macam-macam. Saya selalu cakap, kalau betul dia isap dadah, kalau betul dia tak guna, kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu-begini. Kalau betul lah. Tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir, bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja, tapi tugas Nabi bawa manusia itu daripada kesesatan kepada jalan petunjuk, daripada lalai kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti Allah tanya dia di akhirat. Kita kenyang, jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada jiran kita lapar. Maksudnya kita kena ambil tahu keadaan sekeliling ke macam mana? Allah tanya kita ke akhirat. Kita kena ambil tahu semua hal orang lain untuk dari segi lapar, dari segi susah. Macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh kalau ada orang lapar, dia kata dengan kita, dia lalu kat kita, Nilofa saya lapar, contoh adik-adik tu. Nilofa pun ulur duit kat dia. Tapi ada orang kata, jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang entah apa-apa, kita tak tahu bayar hutang ke apa, kita tak bagi boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mari sini adik, mari kakak belanja, makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So, kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing, anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti. Walaupun kucing, anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia. Nampak dia kita bayar. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, buruk kita tengok pembeli. Tapi saya takut kucing. Apa lagi kalau anjing? Saya takut juga. Saya seram-seram juga tengok kucing tapi bagi-bagi larilah kan. Okey. Bagi. Suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, langsung bantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi maksudnya tak kisah kalau binatang, jiran, maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar, kita harus membantu. Seboleh-bolehnya. Kalau kita berkemampuan, kita mesti bagi. Terutama makan, minum, tempat tidur, benda asas, benda basic dalam hidup ni. Sampai ada orang tak ada tempat tidur. Macam ni, tidur dalam hutan, jauh pada sumber air, jauh pada elektrik. Tinggal macam kita tengok, ya Allah ada orang tinggal macam ni lagi. Kita kena tanya. Setahun adik tu duduk dalam kemah tu, setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita kena tanya dengan Allah. Walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Sebab tu kena kesian dia. Macam sebelum tu kan ada kan orang dalam tempat macam sampah. Kalau Nilofa dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Dia tinggal. Yang ada pakcik terbaring tu ke? Pakcik terbaring kan? Walaupun tempat tu kotor, ada orang cakap begini kan. Tapi soalnya bukan dia. Dia dengan Allah. Tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain. Ada orang pula salahkan orang, salahkan kerajaan, salahkan ni. Kita jangan salahkan kerajaan ke. Dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Jangan pernah dalam hati niat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Untuk jadi bantu orang bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Walau kita ada, orang kaya ni apa sebenarnya? Dia ada satu roti, dia dua beradik daripada kecil, adik dia lapar, dia kerat separuh bagi ke adik dia. Dia ada hati yang kaya. Orang ni satu hari Allah beri dia kaya lagi banyak, dia lagi nak share dengan orang lain. Kaya tu dekat hati. Kaya tu dekat hati. Walau kita ada semua kan, macam saya masa hari tu duit banyak. Tapi hari tu mak dah tak ada. Rasa macam duit banyak ni pun dah tak ada harga sangat. Jadi apa yang buat duit tu ada harga? Bila kita boleh bantu mak kita bantu ayah kita bantu adik kita boleh bantu jiran, boleh bagi budak-budak tepi jalan makan miskin. Bila kita menangis tengok orang susah, tu orang yang ada hati perasaan. Tapi Allah beritahu apa? Ada orang penipu dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa penipu dalam agama? Dia tak suka tengok orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka nak tolong orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin, anak yatim. Dia geli tengok orang miskin, anak yatim. I wonder who, Ustaz. Nabi nak kita bersih. Nabi bersih, wangi, sempurna. Nabi ni semua sempurna. Tapi Nabi tak geli orang yang kotor, orang yang
Nabi tak geli orang jahat, Nabi tak geli orang miskin. Nabi sempurna. Nabi orang rajin, berusaha wangi. Dekat dengan Nabi, pegang sentuh Nabi je dapat wangi macam Nabi. Tapi Nabi tak pernah geli pada orang miskin. Pernah Nabi pergi pasar, Nabi peluk seorang sahabat, dia peluk pada belakang. Dia kata tutup mata. Dia orang kampung, lepas tu dia macam OKU. Sahabat tu terkejut. Nabi kata, Nabi bergurau dengan dia. Siapa nak beli budak ni? Dia kata, dia gembira Nabi pegang ni. Punya ramai orang kat pasar, Nabi peluk dia. Nabi sayang kat dia. Nabi kata, kamu tak terkenal di dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Jadi melihat manusia ni dengan rasa sayang, melihat manusia dengan rasa cinta, rasa sayang. Dan bila kita melalui hidup dengan rasa sayang, cinta, Allah sayang kita. Barang siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Tengok orang miskin rasa sayang, tu tanda Allah letakkan rasa sayang tu dalam hati kita. Tu tanda sedang disayangi oleh Allah. Tengok mak tiba-tiba rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Tengok adik-beradik kita rasa sayang sangat, tu tanda Allah sayang kita. Tengok orang miskin, anak